Saya seronok, saya seronok. Saya kembali semula, saya kembali semua bersama dengan anak-anak pelajar kita. Baik, saya ingin bertanya kepada anda semua. Okey, kita stop kejap, nak test. Okey, adakah anda rasa seronok sehingga anda dapat dos 3? Beronok-ronok. Ya, tulis, silakan tulis. Sahabat-sahabat saya, cuba bacakan. Adakah mereka seronok dapat dos yang ketiga? Seronok, beronok-ronok. Wow, beronok-ronok. Pasti. Wow. Cuba tengok betul-betul. Ada nak lagi tak? Tanya, ada nak lagi tak dos sampai ke 6? Tanya. Nak lagi. Lagi. Baik. Tak puas lagi. Tak apa lagi. Baik. Saya nak berhenti seketika. Bukan berhenti kita nak tutup kita punya program ni. Tidak. Tetapi saya nak break sikit. Anda dah dapat dos 1, dos 2 dan dos 3. Saya minta kepada pelajar-pelajar, adik-adik saya, anak-anak saya, sila tulis kat chat tu. Apa dos yang pertama? Dan apa dos yang kedua? Dan apa dos yang ketiga? Tajuk dia je. Silakan. Supaya sebagaimana Dr. Syari kata, jangan dia jadi ataupun hilang macam kuda liar yang lari lintang pukang. Ya, menarik analogi tu. So catatkan supaya anda terpahat dalam diri anda. Boleh? Okey. Legacy Yaya kata dos 1 3A. Wow. Muhammad kata inkantasi. Wow. 3A ya. Wow. Inkantasi 3A. Coach State belum lagi. Belum lagi. Oh, dah ke depan. Puncak diri ya, Kamal Afandi. Wow. Yes. Okay, tahniah. Anda dapat orang kata vaksin tu daripada orang yang menyampaikan, orang yang berinjection tu memang power. Dan saya break sekejap. Okay, untuk tuan-tuan dan puan, sebelum masuk dos yang keempat, kita berhenti dan kita fikirkan balik semula. Mungkin anda tertanya-tanya ya, dah masuk dos demi dos, tetapi bagaimanakah keadaan diri kita? Adakah kita crash lagi? Wow, dengar perkataan crash ni mungkin kali pertama. Crash. Kita berhenti. Kenapa dia crash? Orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi kita kenal perkataan crash tu. Apa kesan dia kalau crash? Saya bagi contoh. Contoh yang paling mudah untuk anak-anak pelajar. Katakan anda dalam keadaan dah masuk dos yang ketiga ni memang power lah. Bagus. Dah berada depan komputer. Tiba-tiba, orang kata apa? Link tu hilang. Satu. Mak pula minta tolong buat kerja lain. Okay? Ataupun yang lain, dia lihat bahawa benda yang kita nak buat tu tak menjadi. Apa jadi pada perasaan anda? Aduh. Ya, Coach Majid. Apa perasaan anda, Coach Majid? Lemah semangat. Okey. Apa jadi pada kita? Kita umpama apa dia? Kalau tin tu, kita minum air tin tu. Okey. Dan kita bakar. Bakar ni umpamanya, analoginya, perkara-perkara yang di luar jangkaan berlaku. Ini banyak berlaku. Di luar jangkaan berlaku. Benda yang tak disangka-sangka berlaku. Yang datang ini macam tsunami. Benda yang tak menyeronokkan. Dia bakar. Akhirnya kita ambil air sejuk, kita jirus kat tin tadi, dia akan rasa macam garing. Begitulah kita seandainya bertimpa-timpa peristiwa, perkara, isu, event yang berlaku pada diri kita. Kalau kita tak pandai menghadapinya, kita akan jadi umpama tin yang dibakar dan dijirus dengan air sejuk. Ini berlaku dalam minda. Walaupun kita telah menerima dos suntikan fizikal dalam badan kita. Kenapa? Cuba lihat hari ini anak-anak pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat jiran tetangga kita. Cuba tengok saudara mara kita. Dan cuba kita lihat Facebook, media massa, media sosial. Apa terjadi kepada emosi kita? Bayangkan, hebat mana kita sekalipun, kuat mana kita sekalipun, apabila kita diuji dengan kehilangan orang yang kita sayang. Runtun perasaan kita, sedih perasaan kita. Siapakah yang kuat untuk menghadapinya? Ini kita perlukan vaksin untuk otak kita. Apa dia? Vaksin untuk otak kita. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat bahawa crash ini memang ada dalam diri kita. Memang ada. Cuma, kalau kita dalam keadaan crash, dalam bingkai, crash, ataupun dalam, orang kata apa, bekas crash, kita menghadapi benda crash. Apa jadi pada kita? Kita dah merudum. Kita menghadapi situasi yang merudum lagi.
Atau kita menghadapi orang-orang yang keliling kita merudum. Anxiety, ketakutan. Apa jadi pada kita? Crash, langgar. Jadi crash. 2, jentera yang berlaga, remuk, habis. Dan kita terpaksa menggunakan twing untuk tarik, selesaikan masalah ni. Itu yang berlaku pada diri kita. Dan kita kena terima hakikat bahawa dugaan itu akan datang. Yang penting, kita kena ada kesedaran. Saya ulang, di awal lagi saya dah cakap. Kesedaran itu sangat penting. Kita kenal emosi kita. Maka bila kita kenal emosi kita, kita ada pilihan untuk memilih. Gambar yang pertama, kedua tadi, ketiga, keempat dan kelima tadi. Itu adalah pilihan yang Allah bagi pada kita. Tetapi bermula dengan kesedaran. Dan hari ini, saya nak beri kesedaran kepada anak-anak pelajar depan saya. Anak-anak yang saya sayangi. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Mak ayah, guru-guru, pensyarah. Kita cuba lihat kesan crash sebelum kita masuk dos yang keempat nanti. C. Kita lihat perkataan C, crash ini tadi. Okay. C yang pertama dipanggil contraction. Apa itu contraction? Kita akan rasa diri kita mengecut, menguncup. Kita rasa tertekan. Pernah tak anak-anak pelajar rasa begitu? Pernah atau tidak? Kalau ada, tulis kat situ. Jangan segan, tulis saja. Ada tak ibu bapa rasa begitu? Ada tak guru-guru rasa begitu? Walaupun kita telah divaksinasi dengan fizikal, tetapi bila berlaku sesuatu, peristiwa yang di luar jangkaan, ada tak kita rasa mengecil diri kita? Kita rasa seolah-olah energi kita tak ada, Ustaz Majid. Ramai yang cakap ada. Ya, betul. Ini hakikat dia. Dan kita rasa bahawa kita terhina. Dan saya boleh gambarkan dalam contraction ni Ustaz Majid dan rakan-rakan, umpama payung terjun, kita kuat dan ready. Tetapi ketika kita dihujani dengan permasalahan, dugaan, payung terjun kita tak terbuka. Apa jadi pada kita? Tersangkut, jatuh, bahkan boleh membawa kematian. Dan ingat bila kita rasa, orang kata contraction ini, datangnya masalah banyak Mungkin daripada family, mungkin kerja rumah tak siap, mungkin kita tidak ada talian, telefon untuk kita buat kerja, assignment tak hantar. Dan banyak lagi hilang pekerjaan dan sebagainya. Ini menyebabkan kita rasa menguncup, kita rasa terhina, kita rasa tidak ada tenaga dan bahkan kita akan rasa dikeji. Tolong, kenali dulu. Yang kedua, reaction. Kita react benda-benda tu dengan kita banyak main reading. Kita tanya, mengapa jadi macam tu? Mengapa jadi pada saya, kenapa tidak menjadi kepada orang lain? Bayangkan tuan-tuan dan puan. Kalau kita ketawa pun dah tak boleh senyum dah. Kita ketawa akan balik. Muka kita macam ni Ustaz Majid. Tengok saya ketawa. Nampak? Kita tak boleh ketawa lagi dah. Sebab kita react benda-benda yang bagus dengan negatif. Benda yang datang dengan negatif. Akhirnya fizikal kita akan terganggu. Fizikal ni. Kita akan sakit. Kita tak boleh tidur. Semua sakit. Dan ingat, bila kita rasa reaktif dengan semua benda, orang yang berada di sisi kita juga akan tertekan. Mak ayah akan tertekan. Adik-adik akan tertekan. Kawan-kawan akan tertekan. Ini sangat berbahaya. Okey? Dan yang ketiga. Yang ketiga ni, bila berlaku dalam keadaan crash anak-anak pelajar, kita banyak analisis. Okey, kita banyak analisis. Apa jadi pada analisis? Kita akan lumpuh, paralyzed. Semua benda kita fikir orang lain cakap. Okey, kita fikir yang bukan-bukan. Kita banner skrip-skrip yang boleh membunuh jiwa dan perasaan kita. Ini yang ketiga, sangat bahaya. Okey? Yang keempat, kita separation. Makna kita akan jadi terasing. Kita mengasingkan diri kita. Sebab orang lain tak memahami kita. Kita rasa kita sunyi, itu adalah bahagia. Tetapi, dia akan mendatangkan skrip-skrip yang banyak negatif. Dan apa akan terjadi? Kita akan digelar kera sumbang. Okey? Kita akan digelar kera sumbang. Dan kita rasakan semua orang tak suka. Dan kita akan rasa lonely. Ada tak anda rasa begitu? Sila tulis. Biar rakan saya baca untuk bagi anda dos yang keempat nanti. Dan H. Okey? H. Apa maksud H? Akhirnya kita hurt. Kita hatred. Akhirnya kita akan rasa terluka anak-anak pelajar. Habis. Kita lukakan diri kita sendiri. Itu yang paling sakit. Dan kita tak akan rasa sakit bila kita kelar tangan kita. Kita rasa benda tu satu kepuasan bagi kita. Cuba lihat, ada tak berlaku pada diri kita? Dan akhir sekali anak-anak pelajar, pastikan
Bila anda dalam crash state ni, anda akan mengalami 4. Yang pertama, sama ada anda nak lawan dia. Nak lawan dia, fight atau flight. Anda akan lari ataupun anda akan freeze, beku dan full akan terlipat dengan suasana itu. Jadi pesan saya anak-anak pelajar, bangkit. Jangan sekali-kali letakkan diri anda dalam keadaan crash. Elakkan sekali-sekali. Bila anda jatuh dalam keadaan crash, nak bangkit, nak merangkak, suatu benda yang sangat susah. Anda perlukan tenaga yang banyak untuk bangun. Dan jangan bimbang. Kita akan bantu anda di sini dengan bagi dos yang penting, iaitu dos yang keempat. Ini sangat penting dan saya nak anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan fokus pada dos ini, iaitu dos teknik pernafasan yang akan serahkan kepada tak lain tak bukan sahabat saya, Coach Termizi. Silakan Coach.